Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang menonton video siri Etika Alam Sekitar. Nama saya Dr. Muhammad Ibrahim dan saya adalah mantan Profesor Pengajian Alam Sekitar dari Universiti Putra Malaysia. Dalam siri video ini, saya akan memberi keterangan berkenaan dengan apa yang kita lakukan seharian. Seperti kita makan, kita tidur, kita bawa kereta, kita bawa motosikal dan berbagai-bagai lagi, kita gunakan elektrik, tengok televisyen dan seterusnya. Apa yang kita lakukan seharian itu yang mungkin ada kesan kepada pencemaran alam sekitar. Tetapi sebelum kita mulakan siri video ini, suka saya memberi sedikit peringatan yang terdapat di dalam t-shirt ini. Ini diberi oleh pelajar saya semasa saya mengajar di UPM. Di depan ia menyatakan I am aware atau saya sedar. Di sebelah belakangnya pula menyatakan we did not inherit this earth from our forefathers. We borrowed it from our children. Ya, kita tidak menerima bumi atau dunia ini daripada orang-orang tua waris-waris kita. Bahkan kita meminjam bumi ini daripada anak-anak kita. Ini menunjukkan bahawa primustahaknya kita kembalikan bumi ini kepada mereka di dalam keadaan terbaik. Sekian, terima kasih. Selamat datang dan selamat menonton ke siri video Etika Alam Sekitar. Dan hari ini kita akan pergi ke tema nombor 1, iaitu tapak ekologi atau dalam bahasa Inggeris ecological footprint. Tuan-tuan, kita semua tahu bahawa apa-apa saja yang kita lakukan di muka bumi ini akan mengakibatkan kesan. Contohnya, kalau kita gunakan bahan makanan, kalau kita makan, kalau kita naik kereta atau bermotosikal, apabila kita berlayar di laut atau menaiki pesawat. Pendek kata, apa saja yang kita perlakukan akan mendatangkan kesan kepada alam sekitar. Jadi apakah tapak ekologi? Ya, dan ini definisinya adalah jumlah tanah, laut atau tasik atau sungai yang diperlukan untuk pengeluaran makanan dan sumber-sumber asli. Juga bagi menerima dan membersihkan atau melupuskan sampah-sampah dan kumbahan-kumbahan bagi merawat bumi supaya bumi dapat terus mengeluarkan sumber-sumber asli tadi untuk generasi-generasi akan datang. Kalau kita tengok kepada rajah ini memberi sekali imbas apakah ecological footprint. Kalau kita tengok dalam gambar pertama, energi.
Ya, datangnya daripada, kebanyakannya datang daripada minyak atau gas dan seterusnya yang datang dari bumi. Ini adalah carbon footprint. Yang kedua, perumahan-perumahan, settlement, tempat orang tinggal, kampung-kampung dan seterusnya. Ini juga memerlukan sumber-sumber daripada tanah. Umpamanya besi, pasir, simen dan seterusnya. Juga kita perlukan kayu-kayan, ya, dan juga kertas. Ini juga datang daripada hutan. Seterusnya, kalau kita perlukan makanan, memang kita perlukan makanan dan fiber ataupun serat. Ini juga datangnya daripada ladang-ladang, daripada lembu ternakan, juga daripada ladang tenusu dan seterusnya. Dan kita juga perlukan makanan ikan dan makanan laut, udang, ketam dan seterusnya. Dan ini datangnya daripada laut ataupun tasik ataupun sungai. Jadi ecological footprint ataupun tapak ekologi ni tadi mengukur berapa cepat kita gunakan sumber-sumber ini dan bagaimana kita menjana sisa-sisa, dan sama ada bumi cukup untuk membersihkan sisa-sisa yang kita jana. Mengikut kajian kelestarian daripada United Nations Environmental Program, dewasa ini kita perlukan 1.5 ataupun 1,5 kawasan bumi untuk tapak ekologi kita. Nah, kita ada satu bumi, tetapi sekarang ini pun kita sudah perlukan 1.5 tapak kawasan bumi untuk tapak ekologi kita. Dan ini akan terus meningkat jika kita mengamalkan bisnes seperti biasa ataupun business as usual. Jadi di manakah kita hendak mencari tambahan tanah atau laut atau sungai atau untuk menampung tapak ekologi kita? Sejak revolusi industri 250 tahun dahulu, kita telah pun menyaksikan transformasi mendadak terhadap kemusnahan alam sekitar disebabkan buatan manusia sendiri, disebabkan penambahan populasi, kerakusan industri mengejar kekayaan. Hutan diteroki dengan tidak lestari dan tanpa perancangan. Laut digeladah. Tanah yang subur sekarang bergantung kepada baja-baja sintetik dan berbagai-bagai lagi. Kesan pembakaran minyak oleh industri dan pengangkutan mengeluarkan karbon dioksida yang tinggi yang mengakibatkan kepanasan global dan perubahan iklim dengan kesan buruknya seperti banjir. Apa yang kita lihat sekarang tak pernah berlaku begitu teruk banjir berlaku di negara kita. Cuaca yang buruk di Amerika, kita nampak snow ataupun salji hingga berpuluh kaki tinggi, puting beliung, tornado dan lain-lain lagi. Ini semua adalah akibat kepada kepanasan global dan pertukaran iklim. Kesan konsumsi. Apa saja yang kita beli bukan sahaja mengurangkan duit dari poket kita,
tetapi ia menyebabkan kegunaan sumber asli dalam produksi, dalam pembungkusan, dalam penghantaran. Pendek kata, semuanya ini, setiap barangan yang kita beli memberi kesan terhadap kesihatan alam sekitar dan pengeluaran karbon dioksida. Umpamanya di Amerika Syarikat sendiri, pergerakan dari rumah ke kedai dan seterusnya untuk membeli makanan telah mengeluarkan lebih dari 17 juta tan karbon dioksida disebabkan oleh lebih 3 juta pergerakan kenderaan di sana. Dalam penggunaan alat-alat elektronik, pengeluaran peralatan elektronik adalah satunya proses tenaga yang tinggi. Penghasilannya menjumlahkan kepada 73% dari keseluruhan karbon dioksida yang terhasil. Manakala penggunaannya bersamaan dengan 19%, penyebaran atau penghantarannya pula 6%, dan akhir sekali pelupusannya menghasilkan 2% karbon dioksida. Ini belum lagi kita mengambil maklum berkenaan dengan penghasilan e-waste ataupun barang-barang elektronik yang hendak dibuang tu tadi akan meningkat sehingga 50 juta tan, yang bersamaan dengan 25 juta kereta. Tiap-tiap satunya berat 2 tan. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat ke-41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi amilul allahum yarji'un, yang bermaksud telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Apakah pelajaran dari tema 1 ini? Iaitu tapak ekologi. Setiap kita haruslah mengurangkan tapak ekologi kita dengan pelbagai cara. Umpamanya, mengurangkan pembaziran, mengurangkan pembuangan sisa-sisa makanan, mengkitar semula ataupun recycle, mengurangkan penggunaan bahan bakar atau bahan tenaga, jimat cermat dan menggunakan jimat cermat dalam menggunakan elektrik, dan lebih banyak menggunakan tenaga semula jadi seperti tenaga suria, tenaga angin, tenaga hidro dan seterusnya. Dan di dalam kita membeli belah, cara kita mengurangkan tapak ekologi adalah seperti berikut. Gunakan pengangkutan awam. Kedua, bandel barangan bila kita beli online. Jadi makna tidak payah dihantar satu persatu.
Gunakan beg yang boleh guna semula, seperti beg kertas, beg kain, dan juga beg plastik juga boleh diguna semula. Kurangkan pergi shopping, rancang dan beli semua keperluan sekali. Ini adalah cara kita mengurangkan tapak ekologi dalam membeli belah. Nah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik sekalian, apakah lagi yang anda boleh lakukan bagi mengurangkan tapak ekologi? Sekian dahulu di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan terima kasih kerana menonton. Tuan-tuan dan puan-puan serta adik-adik sekalian, anak-anak sekalian lah, saya ni pun sudah tua. Maksudnya, sekiranya tuan-tuan enjoy ataupun suka melihat siri ataupun video tadi, silalah tekan like, share dan subscribe, dan juga tekan butang loceng. Ini akan membantu YouTube bagi mempopularkan siri video ini dan siri video lain-lain yang saya keluarkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan terima kasih.